Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syahrul. Hari ini kita akan berkongsi ilmu cara untuk set up layout sebelum kita boleh buat programming untuk KNX system. Okey, untuk buat programming bagi KNX ni, kita perlukan software ETS5. Jadi kita buka software ETS5 ni. Okey, ini adalah paparan untuk ETF5. Jadi benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena set up layout lah, tempat yang kita nak buat pemasangan untuk KNX system ni. Okey, pergi kepada new project. Okey, untuk project name kita ambil contoh kita buat KLCC Okay, backbone ni dia ada dua, TP dengan IP. TP maksudnya twist pair. Twist pair ni kabel lah, jenis kabel yang kita gunakan. Yang kedua adalah IP, Internet Protocol. Jadi untuk pemasangan KNX ni kita gunakan twist pair kabel. Jadi klik twist pair TP. Okey, topologi TP. Okey, group address style ni kita gunakan 3 level. So create project. So kita dah ada. Dia akan pergi kepada paparan yang ni. Okey, yang atas ni benda penting yang kita perlu tengok mula-mula. Dia cakap adalah add building. Okey, contoh kalau saya klik add building, saya letakkan saja nama dia A. Dia nak tengok apa yang jadi. So kalau perasan dia ada A, dia ada KLCC. Jadi KLCC yang kita buat tadi untuk nama new project tadi, dia sebenarnya adalah building kita lah. Jadi kita tak perlukan A ni dah. Okay, so kita delete. Okay, so sekarang ni kalau free macam ni, ni adalah add building ataupun tambah bangunan. Jadi kalau kita klik kepada KLCC ni, add building tadi dah bertukar. Dia jadi add building part lah. Okay, so kita klik add building part. Building part ni adalah bahagian bangunan kan. Jadi kita letak menara A. Okay, kat sini ada tambah. Sebab KLCC ada dua bahagian. Jadi bahagian kedua kita letak dia ada dua menara. Menara yang kedua adalah menara B. Okay, so kalau kita klik kepada KLCC ni, dia dah ada dua bahagian bangunan lah. Okay, saya klik kat KLCC, atas ni adalah building part. Kalau saya klik dekat menara A, dia dah bertukar kepada tambah lantai. Okay, jadi kita pergi kepada menara A, kita tambah lantai dia lah. Okay, lantai ni maksudnya contoh ground floor. Okay, boleh tambah lagi. Kita ada first floor. Kita ada second floor. Dan banyak lagi lah tingkat-tingkat untuk KLCC ni. Okay, tapi kita buat sampai second floor saja. Klik OK. Jadi kalau kita buka kepada menara KLCC ni, so bawah dia dah ada lantai-lantai dia lah. Untuk menara B masih tak ada. So kita boleh buat dekat menara B pula. Klik kepada menara B, add floor. Okay, ground floor. Kita tambah first floor. Kita tambah lagi second floor. So kalau kita klik menara B ni, kita dah nampak dia dah bertambah lah. Ok, so kita pergi pula kepada floor. Contoh saya ambil kat menara A, ground floor ni. Kalau kita klik kat ground floor, sini dia akan bertukar kepada tambah room, bilik, tambah bilik. Jadi kita boleh klik kepada add room. Okay, contohnya KLCC untuk bilik dia adalah room G1. Okay, lepas tu kita tambah room
G2. Maksudnya ibarat kedai lah. Kedai pertama dekat G1, dan ada nama-nama blok kan. Kedai kedua dekat G2. So kedai ketiga dekat G3. So boleh tambah lagi lah berapa banyak G pun. Okay. So kita tengok dekat ground floor ni dah ada room. Okay, kalau kita klik dekat room pula, okay, dia ada add device. Maksudnya add device ni kita nak masukkan apa peralatan KNX yang kita gunakan. Contohnya ada switch, ada actuator, ada dimmer actuator. Jadi untuk bahagian tambah device ni nanti saya akan terangkan dalam video seterusnya. Saya nak untuk video ni saya nak terangkan bagaimana kita nak set up layout dulu. Okey. So selain daripada add device ni, sebenarnya kita juga boleh pergi ke tepi dia ni. Dia ada cabinet dan device. Device tadi add device lah. Cabinet ni benda yang penting juga. Cabinet ni adalah kita nak setkan kotak DB kita. So kita akan type KNX DB. Okay. Jadi dekat room dia dah ada dua lah. Room dan KNX DB. Kenapa kita nak buat KNX DB di bawah room ni? Sebab pentingnya dekat KNX DB ni nanti kita masukkan device. So device yang kita masukkan tu device yang duduk di dalam DB. Sebagai contohnya switch actuator, dimmer. So semuanya duduk dalam DB. Jadi kalau dekat room ni pula kita akan add device. Kita akan letak kepada ni lah device seperti switch, okay, sensor. So sebab tu kita kena ada satu kabinet. Okay, so kalau ikutkan ke LCC untuk setiap bilik setiap kedai tu dia akan ada kabinet DB sendiri lah. Jadi dekat room 2 ni pun kita kena letak kabinet lah. KNX DB. Okay, kenapa kita nak buat pengasingan-pengasingan ini? Sebab nanti kita akan buat programming untuk keseluruhan bangunan KLCC. Jadi kalau ada bahagian-bahagian yang rosak daripada segi programming dia, jadi kita senang nak cari dekat mana programming yang problem tu. Contohnya okay, saya tutup. Contohnya kita dah buat programming. Jadi room G1 ground floor dia punya switch actuator dia ada problem sikit. So kita akan pergilah cari KLCC dekat menara A, dekat ground floor, so room 1. So kat sini. Kat sini nanti bila kita dah masukkan device, kat situ kita buat programming untuk device tu. Jadi kita senang lah nak jumpa. Okay, so kita boleh close project. Bila kita close saja project, jangan risau, dia tak perlu apa yang kita buat tu kita save, sebab dia akan auto save lah. Okay, so kita boleh tengok balik ke LCC kita ni, double click, so semuanya masih ada. Okay, so close saja, dia akan auto save. Okay, untuk yang kedua ni kita nak buat untuk bagi nampak lagi cara untuk buat layout ni, kita ambil bangunan yang mudah sikit lah. Okay. So kita cuba buat contohnya rumah saya sendirilah. Okay. Rumah Syarul. Okay, backbone, TP 3 level. Create project. Jadi dah ada rumah saya. Okay. Untuk rumah saya, kalau kita ingat KLCC tadi, ni adalah KLCC. Lepas tu building part kita akan bagikan kepada dua, iaitu menara A dan menara B. Dekat menara A ada level pula, level 1, level 2, ground floor. Jadi untuk rumah saya contohnya kita ada dua tingkat. Okay, rumah dua tingkat. Jadi kita ada ground dengan first floor. Jadi kita tak perlu add building part lah. Kita boleh skip ke tepi ni. Kita terus ambil floor. Okay, floor. Saya akan type ground floor. Dan first floor lah. Tingkat 1.
So rumah saya dah ada first floor dengan second floor. Okey, contoh kita buat kepada ground floor. So ground floor mesti kat bahagian bawah ada bilik-bilik contohnya. Okay, so kita tambah add room. Okay, yang pertama adalah ruang tamu. Dekat bawah juga biasanya ada dapur. Dan yang ketiga ada bilik, ada satu bilik ataupun nak buat nak tambah lagi ada bilik air. So dekat ground floor kita dah ada 4 bilik. Dan ingat bila kat bilik ni kita boleh, contoh bilik satu ada satu switch, jadi kita akan add device switch tu lah, switch KNX tu. Untuk dapur contohnya ada satu switch, ada satu sensor, jadi kita akan add device tu untuk dua lah. Okay, yang penting dia ingat tadi kita kena wujudkan satu kabinet kan, kabinet iaitu DB KNX DB. Jadi untuk rumah saya contohnya DB tu tak perlulah berada dekat setiap tempat. Logiknya DB tu hanya berada di ruang tamu. So kita add kabinet KNX DB box. Okay, so dekat ruang tamu saja yang ada DB box. Dekat dapur, bilik air, bilik tiada. So berbeza okay, kalau kita close project. Berbeza dengan KLCC tadi, yang mana okay, kita buat untuk setiap bilik tu ada KNX DB. Tapi untuk rumah dia hanya satu tempat sajalah yang ada KNX DB. So layout ni penting untuk kita susun supaya senang untuk kita buat programming nanti. Dan lagi satu, programming ni sepatutnya seeloknya kita serahkanlah kepada pemilik dia. Jadi kalau ada apa-apa dia boleh cari kita, ataupun dia boleh cari orang yang buat, ataupun dia boleh cari orang lain lah untuk kalau ada apa-apa masalah. Jadi eloknya programming ni susun elok-elok supaya senang untuk orang lain troubleshoot lah kalau ada masalah. Okay, so diharapkan perkongsian ni dapat memudahkan lah untuk kita faham. Okay, so ada dua beza. KLCC ni projek yang besar, jadi kita kena banyak sikit susunan dia. Kalau contoh untuk rumah saya sahaja, okay, so kita punya layout kurang sikit lah berbanding dengan layout untuk bangunan yang besar. Hai, jika anda mendapat ilmu daripada video ini, diharap sudi untuk tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan share video ini untuk tontonan lebih ramai orang agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Terima kasih.